dia mati. Mati. Tapi ada gelang di pajak gadai. Gelang di pajak gadai. Kalau ikut pewarisan, hanya ayah dia seorang je yang layak terima. Sebab dia ahli asabah. Sebab tak ada dah adik-beradik lain. Mati belaka dah. Dia seorang yang lelaki-lelaki yang hidup. Maka ayah dia akan dapat gelang tersebut. Tapi syarat kena pergi tebus. Maka makcik ni anak angkat tadi pergi tebus. Dia pergi tebus. Dah tebus, bagi ke ayah. Ayah kata, bagi barang kemas ni kepada mak kamu. Mana? Mak angkat dia. Ingat dapat ke dia. Bagi ke mak angkat. Bagi ke mak angkat. Bila bagi kepada mak akak tu tuan-tuan Allah SWT sekalian, mak akak pula mati. Bila mak akak mati, yang akan dapat siapa? Dua anak kandung ni lah. Anak akak dapat tak? Tak dapat. Dapat tengok je. Dapat tengok saja. Tu sebab kalau tuan-tuan ada anak angkat, jangan lupakan mereka. Sediakan wasiat ataupun hibah. Ada baki lagi 1/3, dapatkan siapa? Adik-beradik mak dia dapat. Tu kena adik-beradik tu. Dah saya dapat apa? Makcik dapat tanya soalan saja pada saya tadi. Tu je dapat tanya soalan. Oh tak apalah ustaz, saya redha. Walaupun sedih suaranya, tapi gitu keadaan. Cuma dia kata saya sayang ustaz. Barang kemas tu saya sayang. Sayang ke tak sayang ke, macam itulah keadaannya yang terjadi pada kita. Jadi kalau ada anak angkat, tuan-tuan jangan lupakan mereka, sediakan wasiat ataupun hibah untuk mereka. Tidak jadi macam kes tu lah. Macam Kiri Kelantan lagi hebat. Yang jaga makcik dia tu, anak angkat ni jaga mak angkat dia sampai mak angkat dia mati. Anak betul tak jaga. Seorang di Johor, seorang di sebelah rumah pun ada. Sebelah rumah pun ada anak betul. Tapi yang jaga anak angkat. Makcik ni dia buat wasiat. Ni buat wasiat. Supaya rumah yang dia duduk ni bagi kepada anak angkat dia. Tapi bila bicara kuasa, pegawai tanya ada tak wasiat? Anak-anak semua cakap tak ada wasiat. Tak dapat 1 sen pun budak tu. Tak dapat. Kalau dia kata 1/3 yang kita dapat daripada rumah tu. Sebab tak boleh wasiat sebiji rumah. Minimum dia akan dapat 1/3 pun tak dapat. Sebab apa? Adik-beradik yang jahat ni. Waktu sakit, dia jaga. Tapi waktu harta, semua tinggalkan dia. Kesian dia. Ni kes yang berlaku lah. Bukan di Perak, di Kelantan. Banyak berlaku kes macam tu. Baik. Kemudian Allah SWT sebut, jika saudara perempuan yang tidak mempunyai anak, kalau pula saudara perempuannya itu 2 orang. Tadi kalau Allah kata yang pertama, kalau seorang 1/2. Kalau lebih daripada seorang, dia akan dapat 2/3. Ini kedudukan yang akan diperolehi oleh adik-beradik kandung kita ataupun adik-beradik sebapa. Akan dapat macam tu. Baik. Wa huwa yarisuha illam yakun laha walad fa in kanat tasnatayn falhuma thulutsani mimma tarak. Nanti kita dah baca tadi. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa. Allah SWT pecah pada ayat ni. Yang pertama Allah cerita tentang saudara perempuan kandung, SPK. Kalau seorang dia dapat 1/2. Kalau ramai, ni ramai, bukan royalty, ramai. Dapat 2/3. Ni saudara perempuan kandung. Kalau saudara lelaki kandung atau SPK ataupun saudara perempuan sebapa, SPSB atau saudara lelaki kandung atau saudara lelaki sebapa, kalau dia seorang pun 100%, kalau dia ramai pun 100% tak dapat. Ini beza. Cuma kalau bertembung, lelaki kandung ada, perempuan kandung pun ada, maka barulah keluar istilah 2 nisbah 1 tadi. Lelaki dapat 2, perempuan akan dapat 1. Itu keadaan yang berlaku. Ada seorang hamba Allah daripada Johor telefon saya, gitu juga isu. Makcik ni saya kadang-kadang fobia nak angkat. Kalau dia tanya tu lama, panas handset saya. Kita nak stop tu tak boleh. Bila kita jawab gini, dia bagi gini. Dia jawab gini, bagi gini. Isu sama, adik-beradik juga. Dia hanya 2 adik-beradik, 2/3. Tapi adik-beradik ayah dia ni sangat overacting ke over benda tak tahu. Semuanya nak dia conquer belaka. Sebab pakcik ni pakcik. Kamu nak buat apa-apa, bagi tahu pakcik. Ni macam-macam. Dan pakcik tu dia dah serah rumah. Serah rumah pusaka bagi pada 2 adik-beradik ni. Tapi pakcik tu bagi amaran. Pakcik bila-bila masa boleh ambil balik rumah ni. Kemah. Dia kata gitu. Ingat tuan-tuan Allah SWT, pakcik-pakcik, adik-beradik kita, kalau ada zuriat, khususnya perempuan, memang dia layak dapat. Tapi baki je lah dia dapat. Mana portion dia sikit sangat.
Jangan kita tunjuk lagak, kita dapat banyak daripada yang lain. Dan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dah ada harta, saya ulang sekali lagi. Dalam Islam bukan faraid ni wajib kita ambil. Tak wajib. Itu ketentuan Allah. Kita tak terima pun tak apa. Tapi kita anggap benda tu wajib dapat. Aku mesti dapat. Tak dapat, aku tak puas hati. Dosa orang dalam kubur. Bukan, tak ada kena-mengena ada orang dalam kubur. Kita boleh serah kepada anak yatim tu. Walaupun dia dah besar, kita tak panggil anak yatim lah. Anak-anak dia, bagi kat dia pun tak apa. Tapi kalau kita nak pun tak apa. Cuma janganlah orang Kelantan kata jelar sangat. Tahu jelar? Oh, semua orang Perak kan. Berjelar ni pelahap sangat. Oh, nak sangat benda tu. Sampai berbalah dengan anak-anak saudara. Itu tak betul lah. Di Johor jadi gitu. Okey. Makcik ni bukan sekali dua, dia telefon saya banyak kali. Sampai saya pun dah tulis kat tu banyak soal tu. Bila dia telefon je, saya mah nak tak agak dah. Banyak sangat soalan ni. Saya tak mampu nak jawab kadang-kadang. Baik, habis. Kemudian Allah SWT kata, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa, dan sekiranya mereka saudara-saudaranya itu ramai lelaki dan perempuan, maka bahagian lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap sesuatu. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah nyatakan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala ni tentang beberapa kadar yang Allah SWT tentukan kepada ahli waris. Ini kita panggil golongan Ashabul Furud nama dia. Waris-waris yang mewarisi dengan kadar yang syarak telah tetapkan. Penerangan kepada ayat almarhum, dulu sekarang ni almarhum dah. Almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah berkata, ayat-ayat yang mulia ini daripada kitab Allah Azza wa Jalla yang bahagian yang menceritakan tentang bahagian bagi setiap ahli waris dan siapa yang layak daripada ahli waris, dan ditunjukkan kadar yang telah ditetapkan berserta dengan syarat-syaratnya. Begitu juga diterangkan dalam ayat-ayat tersebut keadaan yang mana seseorang akan mewarisi harta pusaka dan keadaan yang tidak melayakkannya untuk mendapat pusaka. Allah terang satu-satu pada kita. Begitu juga bilakah masanya mereka mewarisi secara fardu, iaitu kadar yang ditentukan, dan juga dengan asabah, dengan cara menghabisi atau mengambil baki, atau bersama-sama, yakni mendapat secara fardu dan asabah. Dan bilakah mereka akan terhalang daripada menerima pewarisan secara semuanya atau sebahagiannya. Maka ayat ni secara konklusinya, Syekh Ali As-Sabuni kata sangat lengkap Allah SWT menceritakan kepada kita tentang kelayakan seseorang untuk menerima pusaka. Itu penting lah. Yang lain tuan-tuan boleh baca lah insya-Allah yang tu. Baik, dalil pensyariatan daripada hadis Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW seperti mana riwayatkan oleh Imam Muslim daripada dan Abi Dawud daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya, bahagi-bahagikanlah harta benda antara ahli faraid menurut kitab Allah. Allah SWT bagi macam tu. Dan ijma' al-ulama' telah sepakat seluruh para ulama' dengan pensyariatan faraid, dengan tiada seorang pun yang menafikan pensyariatannya. Baik, belajar faraid fardu kifayah. Melaksanakan faraid fardu ain, wajib. Fardu ain mana wajib? Laksanakan faraid. Ada orang kata, Ustaz, saya tak nak faraid, saya nak cepat sikit, bagi sama rata terus. Harus. Tapi kalau tanya pada saya secara spesifiknya, saya kata, melaksanakanlah mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kamu. Ada juga orang nak, Ustaz, boleh tak saya sekarang ni saya nak buat hibah terus masa saya hidup ni? Silakan. Hibah terbaik semasa kita hidup. Hibah terbaik. Lepas kita mati, faraid itu terbaik. Kenapa saya kata terbaik? Bukankah sama rata itu lebih baik? Sebab kalau sama rata, takut satu masa nanti orang mengungkit balik. Tapi faraid kalau dia nak mengungkit, dia berdosa besar. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dapat banyak, aku dapat sikit, kata kakak dia. Tak boleh. Berdosa kamu cakap macam tu. Tapi kalau bagi sama rata, adik-adik lelaki mengungkit, contohnya, maka itu Allah akan mendatangkan suatu perbalahan pula kepada kita satu masa nanti. Baik. Ada soalan tak tuan-tuan tentang adik-beradik ni? Ada tak? Makcik-makcik ada nak tanya? Muslimat di belakang, ada? Muslimin ada nak tanya? Tak, adik-beradik? Tak ada, alhamdulillah. Bagus-bagus. Soalan ketiga, apakah hukum belajar ilmu faraid? Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah.
kepada umat Islam kerana mempelajari dan mengajar ilmu ini disarankan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata, ta'allamul fara'idha wa'allimuhan nas, belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia. Fa inni mru'um maqbudun, sesungguhnya aku akan mati, akan wafat, kata Rasulullah. Wa inna hadzal ilma sayuqbad, ilmu ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazharul fitan, dan akan muncullah fitnah-fitnah, ujian-ujian. Hatta yakhtalif al-isnani fil faridah, sampai bertelingkah dua orang dalam urusan pusaka. Fala yajidani man yafsilu bainahuma, mereka tidak dapat menemui siapa yang boleh selesaikan kes mereka. Satu saat nanti orang duk balah bab faraid, cari ustaz-ustaz tak jumpa dah. Pergi kat mahkamah pun tak reti dah keadaan dia. Ada juga ulama menafsirkan keadaan ini maksudnya orang tak buat dah sistem faraid Allah SWT. Kalau gitu nak kira zaman kita jauh lagi lah. Sebab kita mahkamah kemah-keming, walaupun ada kata slow sangat mahkamah. Sebab kita ada 3 institusi yang besar, tuan-tuan, 4. Jabat Pusaka Kecil, lepas tu Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi, Amanah Raya. 4 tempat. Kadang tu sebab bila mana Ustaz Wan Abdul Halim mencadangkan kita wujudkan satu mahkamah, mahkamah faraid. Satu mahkamah, satu tempat, situlah semua ada. Tak perlu orang pergi sana, pergi sini, susah. Kalau orang kampung macam mana nak tahu, tuan-tuan, macam Allah, bab pusaka kecil ke benda, tak tahu, susah. Amanah Raya lagilah. Lagi tak prosah mereka, lagi itulah tambun punya fail ke bawah. Kena call sama sentiasa. Cuma sekarang ni alhamdulillah kerajaan telah betulkan, iaitu perbicaraan tentang harta aset alih dengan tidak alih dekat pejabat pusaka kecil dah sampai 5 juta dah sekarang. Dulu 2 juta. Sebelum tu 600,000 lah. 2 juta naik 5 juta. Maknanya kalau tuan-tuan ada harta 5 juta dan ke bawah, pejabat pusaka kecil je boleh selesaikan. Cuma kalau guna pegawai yang sama, memang lagi lambat lah tuan-tuan kes ni. Dia kena tambah perjawatan, tambah unit-unit tertentu untuk selesaikan kes ini dengan cepat. Tu, baik. Kemudian Nabi SAW sabda lagi, ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum, belajarlah faraid kerana ia merupakan sebahagian daripada agama kamu. Wa innaha nisful ilm, dan ia setengah daripada ilmu. Wa innahu awwalu ilmi yunza'u min ummati, dan ialah satu-satunya ilmu yang pertama yang akan dicabut daripada umatku. Cara Allah cabut ilmu dengan mematikan para alim ulama. Itu cara Allah SWT mematikan ilmu tersebut. Di kalangan para sahabat ridwanullah alim ajma'in, terdapat beberapa orang yang mempelajari ilmu ini dan mereka menguasai dan memahaminya melebihi para sahabat yang lain. Contohnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi SAW sendiri mengakui tentang penguasaan Sayyidina Zaid bin Thabit dalam ilmu faraid dengan sabda Nabi, afradukum, yang paling terror, yang paling arif tentang ilmu faraid, Zaid bin Thabit, iaitulah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi ada sebutkan beberapa sahabat-sahabat dengan kelebihan masing-masing. Maka Nabi puji Zaid bin Thabit, dia ni faham tentang ilmu faraid. Para tabi'in ridwanullah alim ajma'in juga turut mengambil berat tentang ilmu ini sebagaimana para sahabah yang mulia. Mereka sentiasa berusaha mempelajari dan mengajarnya. Antara mereka yang masyhur ialah 7 orang ulama yang terkenal, iaitu Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib ataupun al-Musayyab, Urwah ibn Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Haris bin Hisham, Sulaiman bin Yasar, dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ni 7 fuqaha yang faqih sangatlah. Dipanggil kibaru tabi'in, tabi'in yang besar-besar ni. Setelah itu muncul pula ulama tabi'in dan ulama generasi seterusnya. Semoga Allah merahmati mereka dan mengurniakan syurga yang luas kepada mereka. Jadi kita dapat pada hari ini belajar faraid hukumnya fardu kifayah. Kalau satu penduduk di Taman Meru ni tak tahu bab faraid, berdosa belaka penduduk Taman Meru ni. Tapi kebetulan tuan-tuan mari belajar, terangkat habislah dosa daripada orang lain. Itu kelebihan dia lah. Jadi sampai bila kita nak suruh orang angkat dosa kita saja? Kita pula lah mari terjun bersama-sama untuk belajar. Walaupun sedikit kita dapat ilmu.
Soalan keempat, apakah sebab wanita mendapat kurang bahagiannya daripada laki-laki? Bukankah itu satu pengeksploitasian ke atas mereka? Fadilatul Syekh Almarhum Ali As-Sabuni dalam kitabnya Al-Mawaris fi Dawi Syariatil Islamiyah fi Dawi Kitab was Sunnah menyatakan, kitab ni kita khatam tuan-tuan Allah waktu belajar di Unity Port Dickson dulu. Guru kami Al-Fadil Dr. Tuan Siddiq Tuan Muda. Wajib di silibus tahun ketiga, semester 1 dan kedua kena selesaikan kitab ni. Dan di silibus juga digunakan di Universiti Ummul Qura Mekah kitab ni. Sebagian orang telah bertanya, kenapakah diberikan kepada kaum wanita setengah saja berbanding kaum laki-laki, sedangkan mereka kaum yang lemah dan berhajat kepada harta. Ni soalan dia. Maka almarhum Syekh menjawab, sesungguhnya syariat Islam telah membezakan bahagian antara mereka dengan pewarisan dengan beberapa hikmah antaranya. Satu, bagi wanita keperluannya telah dicukupkan dengan nafkah ke atasnya, diwajibkan ke atas anak laki-lakinya atau ayahnya atau saudara lelakinya ataupun yang lain daripada kerabatnya. Asas orang perempuan yang jaga dia orang laki-laki daripada sanak saudara dia. Itu asas. Jadi kalau mereka susah, tak ada timbul sebenarnya kalau orang perempuan tu susah, tak boleh makan, tak boleh hidup. Sebab ada anak laki-laki dia, ada adik-beradik dia dan sebagainya. Selalu sebagai contoh keluarga saya sendirilah. Walaupun kakak saya dah kahwin, tapi dia susah, orang susah. Pernah 2-3 tahun sebelum PKP tu dia kerja angkat kayu tuan-tuan. Bukan kayu kecil-kecil ni, bukan besar kaki meja ni. Berat kayu tu, ngangkat dengan anak dia 2 orang. Angkat, tak susun. Sampai body, adalah body sikit suara dia tu, nampak. Kuat. Tapi bila saya dengar dia kerja tu, jadi saya sedih. Sedih. Sebab saya hidup selesa kat sini. Tak gaji pun alhamdulillah, pendapatan pun alhamdulillah. Tapi tahu yang ni, apa kita nak buat macam Allah SWT? Kecuali kita salurkan bantuan. Bagi bantuan. Tiap-tiap bulan bagi. Walaupun suami dia ada, tapi susah juga. Ada kata apa tak usaha? Usaha dah. Tapi Allah tentu macam tu. Ada orang kata orang miskin ni memang tak usaha ke? Dia usaha. Tapi Allah SWT tentu macam tu. Adalah sebab Allah buat gitu. Sama macam tuan-tuan, ada orang kaya. Dia usaha sikit tapi kaya. Ada juga. Ada usaha banyak, lagi kaya. Apa perbezaan dia? Akhirat nanti. Ke akhirat, orang kaya lambat urusan dia. Checkpoint dia tu lambat. Tapi orang miskin sekejap. Sebab apa? Miskin. Tak ada harta. Jadi Allah buka buku tu pun, Masya Allah, sikit sangat nak tanya. Tapi orang kaya, ni 2 juta ni main mana? 1000 main mana ni? Ni beli mana? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kata Nabi kan? Daripada mana kamu dapat? Kepada mana kamu sumbang? Tu sebab tuan-tuan Allah SWT seorang orang kaya India yang mari kat Malaysia dan dia infakkan 1.2 ekar tanah dia untuk jadikan bangunan Bank Islam sekarang di Kuala Lumpur tu. Ahmad Daud, saya nak sebut pun tak ingat Dauji, itulah tuan-tuan boleh Google lepas ni. Dia yang tuan-tuan Allah, wakafan yang dia ada tu, dia bagi belaka harta dia kepada Islam, wakaf kepada majlis agama, dan dia sewa flat, sebiji flat. Dia sewa flat, tuan-tuan. Duduk situ dengan buku-buku dia sampai dia mati. Bila orang tanya dia, sama juga macam seorang Sulaiman Ar-Rajhi, pemilik bank Ar-Rajhi, dan juga antara 20 orang paling kuat menyumbang di dunia. Waktu Covid baru ni disumbang 176 juta rial kepada kerajaan Saudi untuk banteras Covid. Dia sedekahkan 2 biji hotel dia untuk letak orang kuarantin. Umur 80 lebih, tak tahu hidup lagi ke tak. Dia bila tanya pada dia, kamu tak rasa menyesal ke? Infak banyak sangat. Dia kata, aku dah usia 81 tahun. 80 tahun. Apa lagi aku perlu? Allah kata. Aku sekarang ibarat burung yang boleh terbang. Dia kata. Mana-mana aku nak pergi, aku boleh pergi. Kalau kita guna yang ni, tuan-tuan, jenis kita nak bagi. Tapi kadang kita tak percaya. Itu sebab kadang-kadang fikir, kenapa orang miskin? Sebab kata ada ulama menyebut tentang Allah. Allah SWT akan bagi keadilan. Waktu bila? Akhirat nanti. Itu sebab bila mana Nabi sebut tentang Abdul Rahman bin Auf akan berjalan merangkak masuk syurga. Hadis tu sampai kepada dia, apa dia buat tuan-tuan? Dia infak harta dia. Bila dia infak, adakah kurang harta dia? Tak kurang langsung.
Bertambah-tambah harta dia. Itu kelebihan yang Allah SWT bagi. Sampai dia takut sangat apa yang Nabi sebut. Walaupun Nabi kata Abdul Rahman fil jannah, Abdul Rahman masuk syurga, tapi tetap maknanya panjang, susah, banyak hisapnya tentang perkara tersebut. Jadi kadang-kadang tengok adik-adik perempuan susah, kita yang kena sponsor lah. Hatta anak kita perempuan yang susah pun, adik-beradik laki-laki, adik-beradik dia, ayah kita sebagai ayah pun kena bantu juga dia sikit sebanyak yang kita mampu. Yang kedua, wanita tidak dibebankan dengan tanggungjawab memberi nafkah pada orang lain. Kita kahwin dengan perempuan, adakah perempuan sponsor kita? Tak boleh. Walaupun dia CEO, kita dreba dia, tetap kita kena tanggung tuan-tuan insya-Allah. Cumanya tengoklah, kalau kita isteri yang baik, dia tak berkira. Tapi isteri yang lebih baik, dia berkira. Allah SWT, dia berkira sungguh. Kawan saya tu grade yang sama, 44, grade 88 keluarga dia tu. Grade kerajaan lah. Kereta 2 biji dia bayar, kawan saya bayar. Rumah dia bayar. Elektrik, bil utility dia bayar. Isteri, kalau aku nak, aku kena pinjam dengan dia. Ni isteri kemah-keming. Dia tak sedar bahawa dia bekerja tu suami dia izin pergi bekerja. Mu kena railah sikit, maknanya bagilah sedikit sebanyak. Kata dia dah bagi kebenaran, bantulah dia. Kawan saya sampai botak tengah ni. Banyak mikir. Angkat dia punya piyah, botak tengah. Botak. Botak ni kan cocok tu lah. Botak. Siang saya kata kat dia, kamu soundlah sikit isteri tu tak. Orang kata tak boleh. Nanti dia merajuk, aku susah. TB rupanya, takut bini. Nombor 3. Tanggungjawab laki-laki yang beri nafkah lebih besar dan banyak, maka keperluannya kepada harta lebih besar daripada wanita. Betul lah. Nak bagi nafkah dan sebagainya. Dia dapat harta pusaka daripada keluarga dia, bukan untuk dia saja, tapi banyak diperlukan juga untuk benda lain. Lelaki mengeluarkan mahar bagi isterinya dan dibebani dengan menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian bagi isterinya dan anak-anaknya. Ni kata almarhum Syekh Ali As-Sabuni. Mahar dekat Malaysia murah. Yang mahalnya hantaran yang mahal. Yang mana wajib? Mahar ke hantaran? Mahar itu wajib. Hantaran adat kita. Adat dah jadi hukum lah. Tak ada masalah. Harus. Jadi lepas ni ubah sikit makcik. Kalau kita ada anak perempuan, mahar tu biar tinggi. Sebab mahar tu milik anak perempuan. Hantaran milik kita. Nak sponsor ni apa nama? Nak buat keduri. Itu kita. Cuba ubah sikit. Bukan salah. Ubah sikit je. Biar mahal tu mahal sikit. Sebab mahal tu akan dapat pada anak betina aku. Anak perempuan aku. Tak. Dapat kat dia. Itu wajib suami bagi. Sebelum sentuh isteri wajib bagi. Kalau dia kata aku terima nikahnya. Fulana binti fulan dengan mas kahwinnya RM14. Itu hutang. Sebelum sentuh. Isteri boleh kata bayar dulu. Baru boleh sentuh. Betul. Sebab ramai sekarang orang tunjuk dengan ceknya. Rupa cek tendang. Nak bagi. Oh anak saya RM14,000 mahal. Rupanya cek tendang. Jadi jadilah seorang yang permudahkan. Bukan permurahkan. Jadi kita nak satu benda bahawa dapat situasi yang sangat selesa. Macam saya kahwin dulu, Allah SWT. Hantaran saya RM4,000. Asalnya RM8,000. Minta diskaun dapat RM4,000. Ustaz. Nak RM4,000. Hantaran RM4,000. Isilah envelope kan. Isi duit penuh. Malang tengok tak ada. Tak ada dah. Mana duit ni? Bayar catering. Tapi itu adat kita. Cuma kita nak sebut, mahar isteri saya berapa? RM125. Tu yang saya bagi kat dia. Sebab kena ubah sikit. Biar mahar RM1,000 ke, RM2,000 ke mahar dia. Dapat ke anak kita. Dan saya Ustaz nak menyediakan macam mana? Itu tanggungjawab mak bapak. Memang menikahkan anak tanggungjawab mak bapak. Bukan tanggungjawab suami anak kita tu. Dia pula sponsor majlis kita. Kan cerita lebih kan ada orang marah. Cuma nak sebut Allah SWT sikit, ubah sikit maksudnya, bukan mana ubah semua. Ubah sedikit. Adat kita comel dah. Cumanya, ubah sikit lah. Supaya mahar tu dapat banyak sikit pada anak kita. Sepupu saya kahwin, mahar dia RM10,000. Terkejut beruk. Mahar RM10,000. Anak perempuan pula marah ayah. Ayah ni ngapa RM10,000? Bukan dia tak kahwin dengan saya, payah. Dia kata, aku bukan ambil untuk aku, untuk kamu, dia kata. RM10,000. Kamu dapat nanti kamu nak bagi balik kat dia pun tak apa. Sebab tu hak isteri. Wajib bagi. Dan isteri nak bagi balik kat kita, ikut suka dia lah. Allah SWT. Sebab itu harta dia punya. Akhir sekali soalan yang kelima. Apakah perkara bersangkutan dengan peninggalan si mati? Bila mati, apakah yang perlu dibuat oleh waris-waris dia? Yang pertama, belanja pengurusan jenazah.
Daripada A sampai Z. Pakai duit siapa? Pakai duit yang ditinggalkan oleh si mati. Nah, sekarang kita ada sistem khairat kematian. Telefon je Tok Siak akan maklum pada Tok Bila ke gang masjid pun akan sampai untuk urus jenazah. Kalau di Taman Jati, kos yang saya tanya beberapa tahun yang lalu RM700, beli lebih kurang. Saya tanya Tok Imam masjid Taman Jati kan. Kalau depa yang tak masuk caruman tu macam mana? Kita pergi juga Allah SWT. Sebab dah dapat report, kena pergi lah untuk uruskan jenazah. Tapi orang kita ni pun bayar 50 sebulan pun tak bayar. Dia punya kedekutnya. Yang kedua, hak bersangkutan dengan barang yang ditinggalkan seperti zakatnya, kena keluarkan zakat. Ayah terkenal dengan orang kupik wal kedekut, maka bayar zakat dia. Jinayat ni contohnya, kalau kat Malaysia laksanakan hukum hudud dan qisas, dia ada diat yang perlu diselesaikan. Dia terpotong telinga orang, ada diat dia, berapa kena bayar. Maka kena selesaikan hutang tersebut dulu. Andai kata si mati ada membunuh orang lain, atau barang-barang yang digadaikan, kalau orang gadai, kena tebus dulu, mati Allah SWT. Ataupun orang gadai dengan dia, kita kena serah balik dengan dengan bayaran yang ditentukan. Yang ketiga, menyelesaikan hutang piutang yang ada dalam pengakuannya. Kena selesaikan dulu hutang piutang yang ada. Nah, jangan tak selesaikan. Saya dah baca dah hadis hari Jumaat hari tu, orang yang berhutang maghlulatun, dibelenggu tangan dia tu atau tengkuk dalam kubur dan mengadu kepada Allah tentang dia duduk sorang-sorang, tak ada orang tolong dia. Itu sebab kalau hutang, catat hutang maklum pada orang terdekat, isteri atau suami kita. Saya ada berhutang dengan Cox Memot, beli sofa itu. Abang tolong selesaikan. Ataupun kalau mati tolong bayar dan sebagainya. Kena ada catatan. Yang keempat, menunaikan wasiat jika dia ada meninggalkan wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 harta atau kurang. Kena selesaikan wasiat dia. Tuan-tuan nak wasiat apa? Kalau mak mati nanti, tolonglah sedekah RM1 ke sehari dekat masjid. Itu wasiat. Dan sebagainya. Apa yang kita nak buat kepada harta yang kita tinggalkan. Jangan pula kita tinggalkan terus macam tu. Ada seorang, hari tu cerita tentang dia jumpa seorang orang kaya. Orang kaya. Dia ni pegawai pelaburan. Konsultan pelaburan. Dia cerita pada saya. Dia ada hanya anak 2 orang. Dua-dua tu anak angkat dia belaka. Jadi macam mana